Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, untuk petang ni terima kasih pada yang sudi meluangkan masa. Uh, uh, yang dapat luangkan masa petang ni, kita kongsi sedikit berkaitan dengan e-book kita. So saya sharekan, sekejap saya cuba sharekan. Kat mana share? Ni share kan? Dah share kan? Okey, dekat sini. Okey, so petang ni kita akan tengok berkaitan dengan sedikit taklimat kita nak buat e-book. Okey, masuk. Okey, e-book berkaitan dengan e-book lah. Saya duk ulang e-book sebab sambil duk tengok komputer sebelah ni. Okey, tajuk kita adalah untuk penerapan matematik, sains dan komputer dalam kejuruteraan. Okey. So, ini adalah cadangan, ini adalah template yang kita cuba usahakan. So, ini gambaran lah. So, gambaran yang akan kita buat. Mungkin kita akan ubah design nanti bergantung kepada jawatankuasa. Ini adalah bahan-bahan awal yang kita kongsikan bagi penulisan yang boleh saya katakan penulisan bebas, tapi kita cuba skopkan kepada matematik, sains dan komputer sebab akhirnya nanti semuanya akan kembali kepada bidang kejuruteraan. Walaupun kita skopkan pada matematik, sains dan komputer, dan by the end kita akan balik pada bidang kejuruteraan. So objektif, tak dinafikan objektif kita buat ini sebenarnya adalah untuk kenaikan pangkat bagi tahun 2022 bagi siapa yang nak mohon lah. Bagi siapa yang belum mohon kenaikan pangkat ni, maksudnya dia boleh guna kemudian lah. Dan salah satu, kalau kita dapatkan e-book pada tahun ini, tahun 2021 ni, maksudnya kita boleh guna untuk kenaikan pangkat je lah bagi tahun 2022. Tapi kalau kita mohon e-book pada tahun 2022, maka kita akan dapat untuk SKT dan juga LNPT lah. Kita memenuhi KPI bagi SKT kita dan juga LNPT. Okey. Kemudian tema yang kita fokuskan adalah berkaitan dengan matematik, sains dan komputer. Macam yang dalam kulit e-book lah. Okey. So walaupun tuan-tuan dan puan-puan menulis dalam bahan masing-masing, tak dinafikan by the end nanti semua akan berbalik kepada matematik, sains dan komputer dan kita kaitkan dengan kejuruteraan. Okey, penglibatan terbuka kepada sesiapa yang berminat, tetapi sebenarnya asalnya kita buat ini adalah untuk memberi ruang kepada kawan-kawan yang tak berpeluang untuk buat e-book. Dan kalau kita nak buat e-book, kalau kita seorang-seorang ataupun kumpulan kita 3 atau 4 orang mungkin terbeban. Sebab e-book paling kurang kita kena ada 35 page baru kita boleh mohon dengan library. So apa yang asalnya kami di JMSK ni ada 4-5 orang dalam proses menulis e-book untuk subjek engineering science. Kemudian bila kita berbincang, ada kawan-kawan yang tidak berpeluang untuk menulis e-book sebab faktor tak ada kaitan dengan subjek engineering science. Jadi apa yang kami fikirkan, apa kata kalau kita buat satu e-book di mana masih ramai orang berkongsi menulis, kemudian daripada ramai orang yang berkongsi menulis tu kita gabungkan dan kita keluarkan satu e-book. Dan akhirnya terfikir satu kaedah di mana setiap orang menulis satu muka surat untuk sesuatu isu ataupun satu cerita, dan kita kumpulkan lebih daripada 35 orang dan kita mohon e-book. Maksudnya kita kecil-kecilkan dan kita mohon e-book di mana semua orang paling kurang ada 35 orang menjadi penulis pada e-book dan 35
35 orang ataupun lebih nanti akan menjadi jawatan kuasa. Maksudnya kita dapat 2 dalam 1 lah. Maksudnya jawatan kuasa e-book dan juga kita ada penulis e-book. Okey. So, jadi tuan-tuan bolehlah pakai untuk permohonan kenaikan pangkat. Okay, nanti ke depan nanti saya akan cuba huraikan lagi lah. Okey, kemudian siap saya tengok ada siapa nak masuk tak? Tak ada. Okey. Okey, skop penulisan adalah sebagai bahan bacaan santai. Maksud santai itu bukanlah santai betul-betul santai. Maksudnya bacaan ilmiah tetapi dia bukan suatu bacaan yang memerlukan pemikiran yang tahap yang perlu penghuraian yang lebih-lebih, tak. Maksudnya bila dia baca sesuatu tajuk tu, dia macam ni je. Dia tengok tajuk, kemudian dia tengok gambar, dia berminat untuk membaca bahan yang ada. Dia macam tu. Dan bahan yang ada itu adalah bahan teknikal tetapi bukan betul-betul teknikal. Dia senang kita kata orang teknikal yang menulis kepada bercerita kepada orang awam untuk memahami apa itu teknikal. Dia macam tu. Orang teknikal menulis dalam bahasa orang awam agar orang awam faham apa bidang teknikal yang kita buat. Dia macam tu. Dan paling kurang kalau kita fokus adalah kepada pelajar-pelajar, paling kurang skop adalah pelajar-pelajar menengah rendah. Kenapa kita fokuskan kepada pelajar-pelajar menengah rendah? Sebab kita nak beri pendedahan kepada pelajar berkaitan dengan TVET. Mereka selalu dengan STEM, mereka juga dengan TVET, tapi kadang-kadang kita pun apa beza STEM, apa beza TVET. Tapi kita sebab kita berada dalam TVET, maka kita cuba fokuskan berkaitan dengan TVET. Jadi kita nak pelajar bila dia tengok e-book ni sekurang-kurangnya dia tahu apa benda sebenarnya yang ada kaitan bidang teknikal ni dalam kehidupan dia. Macam selalu yang kawan-kawan yang bertanya lah, contoh macam kadang-kadang dulu kita belajar di YDX, apa tujuan kita belajar di YDX, kat mana kita nak guna di YDX. Kan kita selalu kata pada kawan-kawan, belajar di YDX pun kita masuk kerja bukan nak guna pun di YDX, kan? Ataupun kita belajar susah-susah berkaitan dengan satu-satu konsep pun nanti kita masuk kerja tak pakai pun. Sebenarnya kita tak faham dan kita tak tahu, tak didedahkan pun berkaitan dengan benda-benda ni. Tapi kalau kita sebenarnya kalau didedahkan awal, kat mana kita nak guna DYDX, kat mana kita nak pakai term Pythagoras, kat mana kita nak faham berkaitan dengan pemindahan haba dan sebagainya, baru kita boleh nampak apa tujuan kita belajar. Itu tujuan sebenarnya e-book ni, walaupun bacaan dia santai, itu tujuannya. Juga kita nak kaitkan dia berkaitan dengan kehidupan harian kita lah. Maksudnya kalau pelajar tengok dalam kehidupan dia tu, apa yang ada di dalam rumah dia, sekeliling rumah dia ataupun dalam perjalanan hidupnya, dia boleh kaitkan dengan apa yang dia tengok. Contohnya kalau kita kata macam saya buat tajuk berkaitan dengan loji jana kuasa steam, kalau dia tengok kilang tu besar, sekurang-kurangnya dia tahu apa fungsi kilang tu. Kalau dia loji tersebut ataupun stesen jana kuasa tersebut, kalau dia tengok dia tahu ini jenis turbin steam ke, turbin gas ke, ataupun ini adalah penjanaan berapa ribu kilowatt ke, atau saiz ini berapa ribu kilowatt, kalau saiz begini berapa ribu kilowatt, dan dia tahu tentang sistem penghantaran tenaga elektrik. Sekurang-kurangnya itu. Okey. Dan untuk makluman juga, teknik penulisan kita tidak menulis terlalu banyak. Ada yang menulis sampai 2 page, tapi saya cuba sarankan agar menulis hanya 1 page. Nanti saya akan huraikan lagi lah pada slide yang akan datang ni. So Puan Rose telah bagi bantuan dari segi template, so boleh rujuk kepada e-book penulisan 1 dengan e-book penulisan 2 sebagai panduan macam mana kita nak menulis. Ada yang bertanya fontnya besar 15. Ya, font dia besar sebab kita cuba menulis apa yang dipanggil sebagai penulisan kreatif. Okey. So ini adalah contoh-contoh yang kita boleh kongsikan tajuk-tajuk. Okey. Satu contoh yang boleh saya kaitkan iaitu sebagai contoh konsep suhu dalam kejuruteraan awam. Kita nak cerita berkaitan dengan teknikalnya suhu, tetapi macam mana kita
kaitkan suhu ni penting dalam bidang kejuruteraan awam. Sebagai untuk orang awam, bukan kejuruteraan awam lah, maksudnya masyarakat setempat ni, pelajar-pelajar ni dia tahu itu suhu tu adalah teknikal. Dia tahu berkaitan dengan kegunaan suhu, tapi bila kita cerita pada orang awam, maka macam mana kita nak relatekan berkaitan suhu tu secara teknikal dengan difahami oleh orang awam. Okey. Kemudian tajuk yang kedua yang kita boleh fikirkan iaitu contohnya berat dan jisim. So pelajar belajar tentang berat dan jisim dalam keseimbangan penerbangan kapal terbang. Maksudnya kita kaitkan macam mana berat, macam mana jisim mempengaruhi penerbangan ataupun dalam mengendali kapal terbang. Kemudian kepentingan IoT, kepentingan IoT dalam pengoperasian sistem jana kuasa. Kita tahu IoT itu Internet of Things sangat besar. Kita nak tulis tu terlalu besar. Tapi kita kaitkan IoT tu kita nak pakai kat mana? Kawalan rumah ke ataupun kawalan kereta ke, tapi bukan dalam satu penghuraian yang terlalu teknikal. Dia contoh macam tu lah. IoT kita tahu besar, tapi kita nak fokuskan macam saya kata tadi, orang teknikal nak bercakap kepada orang awam agar orang awam faham apa itu teknikal yang kita uruskan. Kemudian kita boleh buat asas Excel menjana database kelajuan monorail. Contohnya mungkin kita boleh buat formula Excel ke ataupun macam mana, dan kita kaitkan macam mana kelajuan monorail tu boleh memberi data kepada Excel melalui formula yang kita buat. Maksudnya dia report kelajuan monorail tu dalam Excel. Macam saya kata tadi lah, bukan senang kita nak tukar term kita ni, orang-orang teknikal ni nak cerita pada orang awam agar dia faham berkaitan dengan teknikal. Kan? Kemudian kita tengok konsep teorem Pythagoras dalam reka bentuk bangunan tinggi dunia. Maksudnya apa kaitan Pythagoras? Macam mana Pythagoras ini memberi bantuan kepada mereka bentuk bangunan. Kita nak cerita pada orang awam macam mana formula ini membantu. Kita kaitkan. Ataupun sin, cos, tangent dalam reka bentuk simetri, kan? Macam mana kita cuba kaitkan. Ini ada contoh yang mungkin tuan-tuan boleh tengok. Okey, ini perkongsian je. Saya tak kata ini betul. Ini saya ambil daripada cikgu, iaitu aplikasi trigonometri dalam bidang seni bina. Saya ubah sikit dia punya tajuk. Saya sesuaikan semula dia punya tajuk. Ini gambar. Maksudnya gambar kita tak nak banyak. Okey. Ini contoh saya letak dia punya apa itu trigonometri. Kemudian saya cerita di sini. Okey, saya baca sikit-sikit. Dia tak banyak pun, sikit je. Kan? Okey, ini setakat ini je. So saya bacakan. So trigonometri adalah cabang matematik yang mengkaji perkaitan antara panjang sisi dan sudut pada segitiga. Trigonometri adalah kajian mencari sudut segitiga apabila panjang sisi diketahui, atau mencari panjang dua sisi apabila sudut dan salah satu panjang sisi diketahui. Terdapat 6 fungsi asas trigonometri. Saya tak pasti sama ada betul ni. Saya tulis je. Sinus, kosinus dan tangent dalam seni bina yang perlu dikuasai. Trigonometri memudahkan arkitek mencari nilai-nilai bertentangan dan bersebelahan berkaitan sudut atau hipotenus dalam mereka bentuk bangunan. So kita tahu bahawa ini adalah trigonometri yang ada berkaitan dengan sin, cos, tangent. Okey. Jadi ini adalah teknikal. Kemudian kita nak cerita kepada orang awam ataupun pelajar, kenapa trigonometri ini penting? Sebab ketepatan pengiraan untuk pemasangan siling. Kan kita nak pasang siling, kita mesti kira juga. Nanti siling yang kita pasang tu tak betul dia punya kiraan. Saya ingatlah macam mana kan. Kemudian kita nak buat mereka bentuk ketinggian dinding penahan. Kalau kita salah kira, maksudnya dinding tu mungkin sengit ke, sudutnya tak betul ke, macam mana kan. Kemudian memastikan ketepatan reka bentuk rusuk siling bangunan. Kan.
Kemudian menentukan ketinggian bangunan. Kita nak kira macam mana kita nak daripada sains cotangent tu kita nak tentukan ketinggian bangunan. Kemudian kita nak pastikan atau memastikan kerataan lantai bangunan. Kan, bila dah bangunan tu tinggi, kita nak pastikan bahawa lantai tu adalah dalam keadaan rata, tak bersudut. Kemudian kita nak buat pengiraan, menetapkan kecerunan bumbung berdasarkan pengiraan tahap pancaran matahari ke bumbung bertujuan mengelakkan bahang berlebihan dalam bangunan serta menentukan panjang bayang sebuah bangunan. Maksudnya kita nak kira, dengan menggunakan term pantograf juga kita nak kira sudut matahari agar matahari itu daripada pagi sampai petang tu tidak berserenjang dengan permukaan bumbung, bagi contoh kan. Kemudian kita nak kira berkaitan dengan panjang sesebuah bangunan, kita nak tengok bayang dia. Maksudnya kita tak nak bila kita design nanti kita dapati bahawa panjang bangunan tu, bayang tu besar. Jadi bila panjang ataupun bayang tu besar, kita akan dedahkan dia pada permukaan matahari yang banyak. So bila matahari yang banyak, pencahayaan yang banyak, rumah kita akan jadi panas. Itu sebagai salah satu contoh. Kemudian setelah semua ini dikira, maka rancangan pembangunan sesebuah projek, skop projek, visi, misi, sumber bekalan dan integriti struktur kerja barulah ditetapkan. Dah, cukup je takat tu. Kan? Maksudnya kita tak pergi terlalu teknikal, takut nanti orang tak faham. So kita ada teknikal di bahagian atas ni. Bahagian atas ni kita buat teknikal, bahagian bawah ni kita cerita kepada orang awam kepentingan trigonometri. Okey, kemudian satu lagi ini yang saya buat. Saya strukturkan semula saya punya tajuk. Ini saya punya, iaitu penghasilan tenaga elektrik oleh air. Maksudnya tajuk ni kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh cari tajuk yang kita kata bila dia baca tu dia minat. Sebab saya tengok ada ramai yang hantar tajuk-tajuk yang bila kita baca tu kita minat nak tahu apa cerita dia. Kita baca tajuk, kita minat nak tahu apa isi dalam dia. Ataupun kita tengok gambar, kita tahu apa yang apa dia nak cerita dalam tu. Dia macam tu. So ini gambar, kemudian ni saya punya ayat. So pernahkah kita membayangkan air dapat menghasilkan tenaga elektrik? Ya, air menghasilkan tenaga elektrik. Bagaimana proses ini berlaku? Seringkali kita di rumah melihat air yang dididihkan di dalam ceret. Apabila air mendidih, steam dilihat tersembur keluar dari muncung ceret. Jika muncung ceret itu kecil, maka steam akan terpancut keluar dengan laju. Dan ada kalanya boleh menghasilkan siulan disebabkan tekanan steam yang tinggi dalam ceret. Pancutan steam yang keluar ini sangat bertenaga dan andainya kita meletakkan kipas mainan di muncung ceret, maka kipas tersebut akan berputar. Putaran kipas inilah dalam skala yang besar digunakan untuk memutarkan penjana elektrik untuk menghasilkan tenaga elektrik. Ini kita cerita dulu pengalaman di sebagai orang awam. Kemudian kita masuk kepada teknikal. Kita mungkin mendengar nama seperti stesen jana kuasa steam. Stesen ini menghasilkan tenaga elektrik dengan memutarkan turbin steam melalui proses pemanasan air di dalam dandang. Dandang ini asalnya sebuah ceret air yang sangat besar sehingga boleh mencecah tinggi sebuah bangunan. Di dalam dandang, air dididihkan pada tekanan yang sangat tinggi sehingga bertukar menjadi wap ataupun steam nanti di bawah ni dan memutarkan turbin steam bertujuan memacu penjana elektrik. Didapati saiz sesebuah reka bentuk stesen jana kuasa steam adalah disebabkan oleh penggunaan sumber bahan api yang digunakan sama ada kayu, bitumen, liquid fuel petroleum gas ataupun LPG, arang batu ataupun nuklear. Itu adalah contoh yang boleh dilihatlah. Okey. So habis berkaitan ini, kita sambung balik pada slide kita. Okey, kemudian macam saya kata tadi, matlamat tersirat adalah untuk menimbulkan minat pelajar dalam bidang TVET. Okey, dan juga menjawab persoalan-persoalan dalam diri pelajar tentang apa yang mereka pelajari. Macam saya kata tadilah, kadang-kadang kita tak nampak pun apa tujuan kita belajar. Kadang-kadang kita macam setengah pelajar kita, macam kami di unit sains, apa tujuan kita belajar Archimedes? Apa tujuan kita belajar Pascal Principle? Apa tujuan kita belajar
berkaitan dengan daya, force ataupun apa membezakan di antara berat, weight and mass. Kadang-kadang kita benda-benda yang simple tu pun kita tak tahu nak kaitkan tujuan dia kan. Kadang-kadang kita tanya orang berapa berat awak. Kita tak pernah tanya berapa jisim awak. Kan? Sedangkan biasanya kadang-kadang kita merujuk kepada jisim ataupun macam saya tahu weight and mass kan. Okey, kemudian satu lagi kita nak bantu pelajar ataupun orang yang membaca ni dia sedar tentang TVET dalam kehidupan dia. Sebab TVET ni sebenarnya adalah berkait dengan kehidupan seharian kita. Dan juga yang keempat ni adalah kita nak tunjukkan bahawa kepada pelajar-pelajar TVET ni juga adalah satu peluang pekerjaan. Maksudnya dia boleh jadikan TVET ni sebagai entrepreneur kepada dia. Okey. Untuk makluman kawan-kawan juga, saya dah bagi panduan pada kawan-kawan untuk masukkan bahan-bahan yang telah ditulis ke dalam e-book. Minta jasa baik kawan-kawan yang telah menulis untuk masukkan penulisan e-book kawan-kawan ke dalam slide yang telah disediakan, sebab senang kita nak edan nanti pada kawan-kawan ataupun pada editor untuk disemak, sama ada nanti kita nak komen balik ke ataupun macam mana. Sebelum tu bagi yang mana yang merasakan bahawa penulisan dia tu terlalu teknikal, setelah saya maklumkan tadi, tuan-tuan boleh tulis semula bahan tersebut, tapi jangan buang bahan yang dah ditulis ni. Maksudnya keluarkan satu idea baru yang mana idea awal tu kekal biar dulu. Mungkin kita boleh letak juga dalam e-book ini, ataupun kita ada e-book fasa yang kedua yang lebih teknikal. Yang ini kita tulis secara bersantai saja. Mungkin daripada bahan yang kawan-kawan tulis awal ni, ambil sedikit dan huraikan semula dalam ambil sedikit yang berkaitan teknikal dan huraikan semula untuk kefahaman orang awam. Okey. Lepas tu masukkan balik dalam ni, ataupun tuan-tuan dan puan-puan, kawan-kawan boleh delete apa yang telah diuploadkan dan masukkan semula bahan yang baru. Okey. Kemudian kita akan tubuhkan jawatankuasa e-book. Make sure yang nama-nama yang ada dalam senarai yang Puan Ros minta tu adalah nama yang betul, sebab nanti kita akan copy nama-nama itu dan kita akan tentukan jawatankuasa lah. Kita akan libatkan semua orang sebagai jawatankuasa, tapi mungkin tak semua orang akan duduk dan buat lah. Kita akan letak nama dalam jawatankuasa tersebut, tapi semua yang terlibat ni adalah penulis lah, penulis e-book. Jadi kita ada jawatankuasa e-book dan juga kita ada tim penulis e-book. Okay, maksudnya kita ada dua. Itu berkaitan dengan jawatankuasa. Saya rasa itu sahaja berkaitan dengan taklimat yang saya dapat kongsikan, sebab Puan Ros tak dapat join saya rasa. Saya rasa Puan Ros tak dapat join. Nanti apa-apa pun nanti kita ber-WhatsApp semula lah. Kalau apa-apa soalan tuan-tuan dan puan-puan, ada orang menunggu di lobi. Saya tak nampak tadi. Okay. So apa-apa pun nanti kita kongsi balik dalam grup WhatsApp lah. Okay. Itu sahaja. Saya rasa saya berhenti setakat ini. Nanti saya kongsikan rekod ini pada kawan-kawan. Kalau ada yang tak jelas penerangan saya, boleh bertanya semula. Boleh bertanya saya, boleh tanya Puan Nokia, boleh tanya Puan Ros, Puan Azira, Puan Azu, Puan Azurahani ke. Okay. So saya rasa sampai setakat tu. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi pada perjumpaan yang lain. Okay, terima kasih. Selamat menulis, selamat edit semula kalau rasa perlu edit semula, dan upload semula. Tapi jangan lupa untuk upload semula ke dalam e-book lah. Okay, e-book yang disediakan untuk kita kongsi dengan panel-panel editing nanti. Okay, itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Adik ada soalan tak sebelum tu? Ada soalan tak? Ada yang tanya soalan tak? Kalau tak ada, saya stop dulu. Saya nak stop rakaman ni. Tak ada Okey, saya stop dulu lah. Okey, stop recording.